Dan dikatakan di kebun Pak Asid itulah nampak kelibat pocong. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Saripudin. Dia ni baru saja habis SPM, ya. Dan di kampungnya, di kampungnya pada hari tu, pada waktu tu selepas dong SPM, kecoh gangguan pocong. Dan gangguan pocong tu dikenali sebagai gangguan pocong Pak Asid. Sebab pocong tu muncul di kawasan kebun Pak Asid. Dan kebun Pak Asid tu adalah laluan keluar masuk orang kampung. So kalau mau keluar dari kampung tu, kau kena lalulah kebun Pak Asid ni. Jadi kau akan jumpa pocong, terutamanya pada waktu malam. Dan Pak Asid dikatakan meletakkan pocong tu sebab kebun getahnya sering dicuri. Jadi Pak Asid ni betul-betul marah. Jadi Pak Asid letaklah pocong di kebunnya tu. Jadi ramai orang kampung tidak berani untuk keluar masuk pada waktu malam. Kalaupun terpaksa lah ya. Jadi kebanyakan memang tidak beranilah. Dijadikan cerita, si Saripudin ni dia ada seorang kawan, nama dia si Mail. Mail ni jenis berani. Dia cakap, dia cakap kan, setakat pocong tu dia cakap kan, kalau aku nampak di depan mata, aku tumbuk. Dia cakap, begitulah. Memang sombong lah si Mail ni. Dia cakap, aku tarajang tu. Dia cakap, kau bilang Saripudin, jangan Mail, bilangnya kan betul-betul muncul di depan kau. Kecut kau berlari, ndak jejak tanah. Betul. Kalau aku nampak depan jejak begitulah. Jadi dijadikan cerita mereka ingin ke bandar, ya, ke bandar dan bermalam di hotel lah, hotel murah lah. Biasalah, dorang mau healing di bandar sekali-sekala jalan-jalan. So dia Saripudin dengan Ismail ni pergilah ke bandar dan sewa hotel murah lah, ya. Sebab dorang tak mau juga balik pada waktu malam. Dorang pergi siang, malam dorang tak mau balik lah ke kampung sebab takut juga dorang bertemu dengan pocong. Tadi bukan main Ismail berani, si Saripudin ni memang takut, ya. Jadi semasa dong di bandar, sampailah malam, tengah-tengah dong berehat, Mak Ismail call. Dia cakap, Mail, kau pulang sekejap Mail. Kakak kau accident, dia cakap. Jadi tiada orang yang jaga adikmu di rumah. Kau pulang sekarang. Mak, malam ni mak. Bilangnya, emergency ni Mail, kau pulang sekarang. Jadi dia beritahu Saripudin, kita kena check out sekarang. Kita balik juga malam ni. Ya, sebab kakak aku accident, dia cakapkan. Jadi mak aku perlu keluar, jadi aku terpaksa jaga adik di rumah. Saripudin, gila kau malam dah boleh besok pagi ke, dia cakapkan. Tak boleh. Dan bila mereka tengok jam 11.55 malam, kecut Saripudin. Dia cakap, kau nak takut ke kita bertemu dengan pocong? Dia cakapkan, kan aku cakap kalau aku nampak pocong tu tumbuk. Berani Ismail. Jadi oleh kerana si Mail nampak macam berani dan meyakinkan, jadi si Saripudin pun ikut sajalah. Jadi orang naik motor. Guys, sampai saja di simpang masuk kampung di kebun getah tu, motor durang mati. Saripudin, di sinilah juga motor ni buat hal, dia cakapkan. Jadi macam mana ni Mail? Si Mail cakap, jadi takkan kita mau U-turn balik pergi bandar? Sorong lah, dia cakap. Dia kata, besok lah kita pulang baliklah ke bandar, dia cakapkan. Tak bilangnya, kena juga kita balik. Jadi mereka terpaksa juga melalui jalan kebun untuk pulang ke kampung. Jadi mereka tolak motor tu. Keadaan sangat sunyi guys. Yang ada hanya lampu jalan yang jaraknya agak jauh. Jadi si Saripudin sudah berdebar. Jadi mereka nak tahulah pertama, walaupun sebenarnya takut, ya. Si Mail pun mukanya lain. Si Saripudin ni lagilah, ya, menggeletar. Tiba-tiba terdengar satu macam benda jatuh di belakang mereka. Pap! Apalagi Saripudin melompat, lari, dia cakap.
Jadi Ismail, apa hal kau lari? Dia cakap, apa bunyi tu? Dengan itu pelepah pokok lah jatuh. Dia cakap, tak payah kau takut. Dia cakap, aduh, dia cakap, boleh kan? Jadi diorang teruskan perjalanan dan hampir ke kebun Pak Asid. Dan dikatakan di kebun Pak Asid itulah nampak kelibat pocong. Jadi dahi si Saripudin sudah berpeluh-peluh. Si Ismail senyap saja. Mereka sorong motor dan semakin lama semakin dekat. Betul-betul mereka ternampak satu kelibat lembaga putih tengah duduk di atas batu berhampiran dengan kebun Pak Asid. Saripudin, Mail, dia cakapkan, kau nampak ke apa yang kau nampak? Pedulilah jitu, bilang Ismail. Kita jalan terus, dia cakap. Lantaklah bawa nak tahu siap dengar. Saripudin sudah macam mau terkencing, guys. Ya, Ismail sorong bawa nak nampak lah. Diorang terpaksa lalu jauh di depan pocong tu, ya. Walaupun dalam keadaan takut. Saripudin ni dia cakap, janganlah pocong tu melompat kah, bergerak kah, memang ni tangpukang berlari ni. Tapi oleh kerana si Ismail berani, Saripudin terpaksa. Mau tidak mau, mereka terpaksa juga balik kampung. Si Ismail ni memang terpaksa. Sampai dekat dengan pocong tu, guys. Tiba-tiba pocong tu ketawa, guys. Gitu. Wow. Apalagi Allahu Akbar, Saripudin. Ya. Tolak motor, tolak laju-laju. Tapi si Saripudin ni dalam masa yang sama dia cabar si Ismail. Ismail, kau cakap kau berani mau pukul tu pocong, dia cakapkan. Kau pergilah pocong, pukul tu pocong. Si Ismail ni paling tercabar lah. Kau mau aku pukul ya, dia cakap. Dia tongkat motor tu, dia pergi tempat pocong tu. Betul-betul Saripudin nampak si Ismail berani dia ni. Pocong tu masih ketawa, guys. Si Ismail angkat tangannya. Dia pergi tumbuk betul-betul, ya, tumbuk betul-betul pocong tu. Dia tendang pocong tu. Saripudin sudah ketakutan, gila betul si Ismail. Dia cuba on motor dia, pram, on motor dia, rest. Mail cepat naik motor ni Mail. Si Ismail masih tengah tumbuk pocong tendang tu, terguling pocong tu, guys, ditendang. Si Ismail apalagi naik motor, jalan, dia cakap, terus jalan. Durang si Ismail pun tak tahu apa yang sudah dia buat. Sampai saja di rumah si Ismail, Saripudin terus bermalam di rumah si Ismail. Besok sajalah aku pulang. Dan keesokan paginya, tangan si Ismail lebam, guys, kaki dia bengkak. Bilang si Ismail, masa aku tumbuk pocong tu seolah-olah aku tumbuk macam pokok yang berduri, dia cakap, ya. Tapi selepas kejadian tu, dua-dua mereka insaf. Mereka tidak mau melalui jalan malam. Walaupun si Ismail berani, tapi dia sudah tidak berani untuk menghadap dengan pocong tu, walaupun dia berjaya memukul pocong tu. Dan itulah, guys, kisah seram kita malam ini. Baiklah, kisah seram kali ini saya ingin kongsikan sebuah kisah seram yang dikongsikan oleh saudari Suraya. Dia ni ada rakan sebiliknya yang bernama Mimi. Okey. Diorang ni satu bilik semenjak dari semester 1. Jadi si Mimi dengan si Suraya ni jenis orang yang rajin belajar lah. Diorang ni yang bukan jenis orang suka jiwang, suka bercinta, okey. Suka ada boyfriend, ya, tidak, bukan jenis begitu. Mereka jenis yang memang betul-betul kalau orang study lah betul-betul, okey. Memang mau belajar, fokus kepada belajar. Jadi sampailah di sem yang keempat, okey, sem yang keempat. Rakan dia si Mimi ni rakannya ni dia juga tinggi, okey. Dia macam rendah lah, pendek sikit lah. Kalau orang Sabah panggil katik-katik, ya, pendek-pendek. Pendek-pendek tagap. Itu kalau orang Sabah lah. Jadi si Mimi ni pendek-pendek lah, tapi comel lah, ya. Jadi satu hari si Mimi ni semakin hari dia macam semakin menjauhi si Suraya ni. Dia cakap balik-balik asal pulang daripada kuliah, dia cakap aku lewat pulang. Jadi si Suraya ni tidak expect apa-apalah, dia tidak sanksi apa-apa. Dia rasa itu biasalah sebab dorang pun berlainan kos. So dia tidak ragulah apa-apa. Tapi makin lama, semakin hari, kelakuan si Mimi ni semakin lama semakin pelik. Satu hari, dia nampak si Mimi berjalan dengan
seorang senior. Oh, dia tengok lelaki senior tu. Oh, dia tahulah rupa-rupanya si Mimi ni sudah ada boyfriend. Jadi Suraya pun tak lama masuk campurkan. Lantak kau lah, kau ada boyfriend kah? Mungkin itu kau punya jodoh kah? Kau punya rezeki kah? Lantak lah. Tapi si Mimi ni asyik-asyik pulang lewat malam. Jadi risaulah si Mimi ni seorang perempuan. Tidak baiklah kalau seorang perempuan lewat pulang. Dan exam sudah semakin hampir. Jadi si Mimi ni sudahlah, dia nampak sudah kurang baca Quran, solat pun tidak, ya. Jadi dia risau akan si Mimi ni. Sebab itu kawan baiknya kan semenjak dari semester 1. Dijadikan cerita pada satu malam ketika si Suraya ni solat, solat Isyak, dia terhidu satu bau yang sangat busuk. Sangat busuk di dalam bilik tu. Dia cakap, dia cakap, bau apa ni dia cakap kan? Jadi dia cuba cari bau di dalam bilik tu. Dan dia terhidu bau busuk tu betul-betul di dalam loker si Mimi. Jadi si Mimi ni biasanya dia tidak kunci lokernya lah, ya. Jadi si Suraya pun buka. Dan bila dia buka, guys, ada satu botol air mineral. Di dalam botol air mineral biasanya kan jernih. Ada air berwarna hitam dan sangat busuk, guys. Jadi si Suraya ni, gila dia cakap kan. Memang dia nampak selalu si Mimi ni pulang ke bilik bawa botol air mineral. Jadi dia sudah macam yang, ni air apa ni ya? Jadi masa tu dia cakap, handphone ni jenis yang bukan yang macam sekarang ni lah, yang apa ni HD apa semua kan. Jadi gambar yang ni tahun 2006 2008 gitu kan. Gambar pun yang jenis yang 3GP punya video lah kan. Jadi dia rakam dan dia gambar, dia send dengan pakcik dia. Pakcik dia ni kata orang boleh meruqyah lah, boleh buat perubatan tradisional. Dia bagi tahu, pakcik dia cakap kan, aku jumpa air ni di bilik kawan aku, dia bau sangat busuk. Jadi dia bagi dengan pakciknya tu. Pakciknya terus respon. Dulu SMS bukan dia WhatsApp apa semua kan. Pakcik dia cakap, dia cakap kan, ini macam air yang telah disihir. Pakcik dia cakap, bahaya ni dia cakap kan. Mungkin dia cakap, rakan kau si Mimi tu katanya terkena air pengasih. Jadi si Suraya ni macam mana ya, dia cakap, aku busybody, dia cakap kan. Busybody macam mau sibuk. Tapi untuk keselamatan si Mimi, dia terpaksa jugalah. Jadi dia pergi cari si Mimi malam tu juga. Dan dia nampak si Mimi tu tengah dating, ya, dekat kantin. Tengah dating lah dengan lelaki tu. Dan dia cuba baca istighfar banyak-banyak. Dia baca doa, dia baca ayat kursi, 3 kul apa semualah untuk pendinding dirinya. Belum sempat pun dia sampai tempat si Mimi dating tu, dia nampak ada satu kelibat tengah, kata orang, menggenggam kaki si Mimi. Benda tu warna hitam. Jadi dia cakap, 2 orang dating, tapi ada satu yang ketiga tengah pegang kaki si Mimi. Dia jadi tidak berani lah untuk tegur. Dia cakap, nak apalah, aku tunggulah si Mimi di bilik. Jadi sampai di bilik, dia tunggu si Mimi pulang. Dan akhirnya si Mimi pulang. Kemudian dia cakap secara baik dengan Mimi. Dia cakap kan, aku ni bukanlah apalah Mimi, dia cakap kan. Aku ni macam bukanlah busybody. Aku ingin nasihatkan kau, dia cakap kan. Aku rasa macam kau ada something wrong lah dengan abang senior tu, ya. Si Mimi cakap, ya betul lah, macam aku macam mimpi yang bukan-bukan lah, dia cakapkan tentang abang senior tu. Tapi bila aku jumpa abang senior tu, aku rasa macam suka, aku rasa macam gembira, aku rasa macam senang. Beginilah Mimi, cuba kau buka dalam loker kau tu, ada 2 botol air mineral. Dan 2 botol air mineral tu sangat busuk Mimi. Cuba kau cek ni. Jadi si Mimi ambil lah. Dan guys, memang betul, si Mimi terkejut. Dia cakap, kenapa air ni warna hitam? Coba kau cium baunya. Dan bila si Mimi cium, si Mimi cakap tiada bau apa-apa. Tapi si Suraya dia tercium bau yang sangat busuk. Dia cakap, jom kita buang air ni. Jadi kata orang, ustaz-ustaz cakap untuk putuskan sihir. Okey, kalau macam ada benda sihir, kau baca
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian kau ludah 3 kali. Kemudian baru buang benda sihir tu. Si Mimi Suraya pun buat begitulah. Kemudian exam sudah semakin dekat, si Suraya suruh si Mimi esok pergilah pulang dan berubat tradisional. Jadi si Mimi pun esoknya pulang. Tinggallah si Suraya bersendirian di dalam bilik. Jadi si Suraya tahu memang dia akan diganggu oleh benda yang dihantar oleh abang Sinya itu. So si Mimi malam tu memang sudah dia standby awal-awal. Dia tidak takut. Dia banyak baca Quran, surah Al-Baqarah. Dia baca doa banyak-banyak, berzikir, dan dia letak satu macam radio MP3 untuk yang baca Quran itulah kan. Jadi guys, selepas dia mau tidur, ambil wuduk, bila dia mau balik ke bilik dia, benda tu betul-betul di depan pintunya. Makhluk hitam berbulu, sangat menyeramkan, betul-betul di depan bilik si Mimi. Bilik si Suraya. Jadi Suraya cakap, kau pergi dari sini. Tapi benda tu hanya berdiam betul-betul depan bilik. Jadi si Suraya memberanikan diri, dia terus saja masuk ke biliknya. Tapi benda tu hanya di luar bilik, tidak berani untuk masuk. Jadi si Mimi, si Suraya dia pasanglah ayat ruqyah dan dia baca doa dan dia buat tenang saja. Dan benda tu menangis guys. Menangis depan bilik dia. Oh, seram guys. Jadi benda tu bagi tahu, boleh cakap, bagi aku semula Mimi. Dia mau kembali kepada si Mimi. Tapi Suraya cakap, kau pergi dari sini. Sebelum teruk lagi aku buat, baik kau pergi dari sini. Jadi semalaman si Suraya terpaksa berhadapan dengan benda tu. Tapi dia tidak takutlah. Dia sudah orang yang jenis baca Quran, solat, tidak perlu takutlah. InsyaAllah dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keesokan harinya benda tu hilang dan dia bersyukurlah. Dan beberapa hari kemudian barulah si Mimi pulang, dan si Mimi bagi tahu memang betul dia telah diganggu dan dia sudah berubat dan dia sudah delete nombor abang Sinya itu dan semua gambar-gambarnya. Dan guys, abang Sinya itu telah jatuh sakit. Memang sakit teruk guys, sampai exam pun tidak datang dan menangguh semester. Dan mereka rasa bersyukurlah kerana si Mimi itu, Suraya bersyukur kerana si Mimi itu kembali normal seperti biasa. Dan guys, bahaya guys dengan sihir. Jangan kita anggap perkara ni remeh. Kita anggap perkara ni biasa saja. Itu zaman dulu, mana sekarang zaman mana ada sihir-sihir. Jangan guys. Benda ni real. Dan saya sendiri pernah nampak, pernah berjumpa dengan beberapa orang yang pernah menjadi mangsa sihir. So guys, solusinya kuatkan pendinding diri, rajin baca Quran, solat, dan sentiasa berzikir. InsyaAllah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.